Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Awak akan belajar bab 6. Dia berkait dengan kerja khusus awak. Okey, saya harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Pembelajaran hari ini iaitu penjanaan idea. Pelajar-pelajar akan gunakan penjanaan idea untuk penghasilan produk baru dalam kerja khusus reka cipta. Alright? So, tengok dalam pembelajaran, standard pembelajaran hari ini, mensintesis idea yang menjurus kepada penyelesaian masalah. Jadi, awak akan sintesis idea. Kemudian, menghasilkan beberapa lakaran perkembangan idea. Jadi awak akan tengok ataupun tengok contoh, tengok cara untuk melakarkan, membuat lakaran perkembangan idea yang menjurus kepada penyelesaian masalah. Yang ketiga, memilih lakaran idea yang terbaik berdasarkan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, menghasilkan lukisan persembahan. Okay, so hari ni awak akan tengok perkembangan idea, sintesis idea dan lakaran idea. Okey, yang ni adalah contoh yang kedua, masalah membawa barang. Jadi saya saja ambil contoh ni adalah kerja khusus budak yang tahun sebelum ni, tahun SPN 2020. Contoh lain adalah iaitu yang ni masalah dia membawa barang ketika mendaki gunung. Okey. Jadi kita tengok produk sedia ada. Biasanya kita nak mendaki produk sedia ada ialah beg, kan? Okay, jadi untuk kerja khusus, untuk bab 2 kerja khusus 2.1 iaitu pengumpulan maklumat, pelajar kena analisis reka ciptaan sedia ada atau bahan rujukan. Jadi produk sedia ada, awak kena cari dulu produk sedia ada. Kalau yang tadi tu yang mendaki gunung, produk sedia ada ialah beg. Okey, kemudian awak kena nama produk ialah beg, kemudian kena sumber dia. Okey, beg ni dicari dalam internet. So awak kena salin dia punya laman web untuk beg tersebut. Kemudian awak kena nyatakan fungsi operasi, macam mana kita nak menggunakan beg ini. Jadi kena buat sebelum kita buka zip, semasa kita masuk barang dalam beg, selepas kita tutup zip utama dan angkat beg. Kemudian yang seterusnya, kekuatan. Kekuatan pada beg ini, zip tidak mudah rosak, senang untuk dibawa. Kelemahan, yang E, kelemahan beg, tidak kalis air, saiz beg kecil, tidak mempunyai ruang untuk meletak baju kotor, semuanya campur aduk dalam ni, kan? Kemudian yang F, kesan kekuatan dan kelemahan. Kesan dia menjimatkan perbelanjaan kerana tidak perlu beli beg yang baru, perlu membawa beg yang banyak. Antara kesan, kekuatan dan kelemahan dia. Okey, so ini adalah produk sedia ada. Nanti dalam kerja khusus awak pun penyelesaian masalah awak dah buat dah. Awak dah buat dah graf. Seterusnya awak kena buat yang ni. Okey, jadi awak kena cari produk sedia ada. Boleh? Jadi yang ni yang kedua, bahan rujukan. Okey, jadi bahan rujukan pelajar ni diambil kura-kura. Jadi nama kura-kura, kemudian bahagian yang kita rujuk pada kura-kura, kepala kura-kura ke belakang ke. Jadi dia ambil bahagian cengkerang kura-kura. Sumber alamat web dia, bentuk asal organik digabung. Lepas tu elemen reka bentuk, yang ni dalam tajuk bab 4, elemen reka bentuk, ada garisan, rupa, bentuk, jalinan dan warna. Okey, jadi saya nak tunjuk di sini perkembangan idea.
Lakaran perkembangan idea, masalah ia daripada beg tadi. Daripada beg, kemudian produk sedia ada iaitu beg. Yang ni dia tulis beg idea 1. Yang beg asal lah ni. Kemudian dikembangkan pada okey, betul dah. Beg asal dikembangkan kepada idea 1. Di mana kalau awak tengok apa beza dengan A1 dengan beg asal? Siapa boleh respon? Tambah poket depan. Okey, ada poket depan. Alright. Kemudian dia tambah 1 daripada beg ni, dia tambah poket. Jadi apa kelebihan tambah poket ni? Simpan barang. Boleh simpan barang. Okey, yang kedua apa beza pula? Dia daripada yang pertama ni dengan yang kedua. Tambah Lebih sepoket besar. lagi. Tambah 1 poket lagi. Jadi poket 1 jadi tambah jadi 2 poket. Jadi lebih banyak. Okey, kemudian yang ketiga, apa perbezaan yang ketiga tu? Ia tambah poket tepi ya. Tambah poket tepi dan juga dia tambah ruang tambahan. Beg ni dia buat ada ruang yang lebih besar kalau awak tengok. Ini adalah perkembangan idea. Daripada produk asal tukar pada macam ni, tambah poket jadi 2, tambah poket jadi tambah lagi ruang poket kecil kat tepi, tambah ruang lebih besar. Okay, yang ni kalau kerja kursus awak nanti pun sama. Awak kena cari dulu gambar produk asal, macam pisau ke, ikutlah produk awak berdasarkan masalah awak tu. Kalau awak buat galah kait, buat satu gambar galah kait, cari gambar galah. Awak kena lukis, bukannya tepek gambar asal. Awak kena lukis, kemudian buat perkembangan idea. Galah ni jadi gana. Seterusnya, ni contoh yang kedua, saya ambil pelajar ni kura-kura. Kura-kura ni dia ambil bahagian belakang kura-kura kan tadi kan. Bahagian belakang kura-kura ni dia buat beg bentuk, kalau awak perhatikan bentuk beg ni macam bentuk cengkerang kura-kura. Jadi dia buat bentuk cengkerang kura-kura, kemudian dia tambahkan poket. Seterusnya dia tambah poket tepi. Seterusnya yang ketiga, dia buat poket depan. Dalam poket depan ni ada bahagian plastik hitam dalam ni. Ni ruang untuk letak baju kotor, supaya baju kotor dengan baju bersih tidak campur kan. Jadi ada ruang di sini. Inilah yang dipanggil perkembangan idea. Jadi asalnya beg ni tak ada baju kotor ni pakai bubur masuk je, campur aduk kali. Baju kotor ada, baju bersih ada. Jadi baju hak bersih akan jadi berbau sebab campur dengan baju busuk kan. Okey, jadi bila dia pecahkan ni, dia buat macam ni, untuk baju kotor masuk ke depan ni. Jadi ada bahagian plastik dalam ni, jadi baju bersih duduk atas, baju kotor duduk bawah. Jadi tak bau dah lah sebab tidak bercampur. Okey. Ni adalah perkembangan idea. Dia panggil kalau dalam kerja kursus awak, lakaran perkembangan idea 2. Yang ni adalah contoh yang kedua ni, berbanding dengan contoh folio itu produk lain. Yang ni produk lain. Jadi boleh rujukan awak untuk rujukan yang kedua untuk buat kerja kursus awak. Okey, seterusnya kita tengok sintesis dan menghasilkan lakaran perkembangan idea. Sintesis idea ni merupakan kemahiran menyatukan sesuatu unsur atau bahagian membentuk satu kesatuan yang kompleks. Kalau awak perhatikan, yang ni adalah ubah suai yang beg yang pertama tadi. Pelajar ni dia lukis terbalik. Yang ni ubah suai beg yang pertama tadi. Yang ni adalah ubah suai beg daripada cengkeram tu kan. Cengkeram kura-kura tu.
Yang ni ubah suai daripada beg yang kedua. Jadi yang pertama gabung dengan yang kedua. Idea satu gabung dengan idea dua. Kalau awak tengok dalam folio ni, contoh ni, mudahnya saya buat A3. Yang ni B3. B3 ni maknanya idea dua. Kemudian menghasilkan gabung dua jadilah C. Untuk sintesis ni, awak tengok dia bahagian B3 ni yang pelajar tulis B3 ni, idea 2, dia ambil ruang untuk meletakkan baju, ruang untuk letak baju busung. Kemudian dia ambil pada bahagian ni adalah saiz beg tu. Awak nampak ada 3 lapisan. Kemudian yang ni awak tengok beg bentuk cengkeram. Dia ambil idea daripada B3. Kemudian ada poket. Ni ada poket sama juga. Alright. Jadi yang ni dia ambil lapisan. Kemudian ni ambil idea yang ni. Jadi gabungan dua idea ini membentuk sintesis. Gabung dengan idea dua. Ni idea satu benda lain. Ni idea dua buat lain. Dah gabung dua, jadilah macam ni. Ambil yang ni sikit, ambil yang ni sikit. Ciri-ciri ni kita gabung. Apa kelebihan yang ni? Apa kelebihan yang ni? Alright. Ini dia panggil sintesis idea satu. Okey, kemudian awak kena kembangkan lagi sintesis ni. Idea satu tadi kita ubah suai lagi, kita tambah lagi. Kalau awak tengok tambahannya adalah adanya plastik beg yang kalis air. Apa tujuan plastik beg ni? Bila cuaca hujan, beg plastik ni akan menutup beg. Kita boleh tarik beg plastik ni untuk tutup beg kita supaya beg kita ni tidak basah. Alright? Kemudian tu dia idea seterusnya. Kemudian dia pun tambah lagi ubah suai bentuk poket ni. Bentuk poket ni dia lebih besar sikit. Jadi senang untuk letak baju kotor. Right. Kemudian bentuk poket ni dia buat zip pula di sini. Ada zip kat poket ni. Okey, ni adalah idea 2. Sintesis idea 2. Seterusnya sintesis idea 3. Dia ubah suai belakang beg pula. Ni poket ni untuk simpan plastik plastik kalis air. Kemudian dia ubah suai yang dekat tali beg ni adanya ruang untuk letak duit shilling. Kalau awak ada kunci pun boleh letak kunci, boleh letak duit shilling. Kemudian dia buat ada zip kat belakang ni. Zip ruang tambahan. Jadi zip ni mungkin biasanya kita akan letak kertas-kertas lah biasanya. Kertas-kertas ke, pasport ke, beg duit ke, kita letak kat belakang. Right, yang ni adalah sintesis idea 3. Okay, so awak tengok pemilihan idea terbaik iaitu menilai idea merupakan satu aktiviti untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan reka bentuk atau membuat pertimbangan terhadap sesuatu idea. Jadi itulah pemilihan idea terbaik. Semasa proses menilai, semua pernyataan disokong dengan bukti yang sah dan mencukupi. Jadi kita nak menilai idea kita ni, pastikan kita ada bukti yang kukuh. Macam saya tanya, apa tujuan awak letak poket ni? Dah plastik tu nak buat apa? Jadi awak pun boleh menyatakan apa tujuan, alasan apa. Jadi pemilihan idea menyatakan rasional, alasan menerima atau menolak. Mungkinlah kita pun tengok alah buat plastik lepas tu rasa tak perlu kot. Ataupun kita buat beg ni memang kita guna kalis air tu. Plastik beg yang kalis air. Bahan dia tu kulit beg tu daripada kulit ke, daripada plastik kalis air ke, contoh. Itu membuat pilihan, membahaskan isu, mempertimbangkan cadangan dan mentaksir maklumat. Ini adalah elemen-elemen dalam menilai idea. Okey, seterusnya awak akan tengok lukisan persembahan. Jadi kita dah siap dah yang tadi tu. Kalau tengok kita dah siap dah
Yang produk kita yang tadi tu, yang ni kita dah siap dah. Yang terakhir kita, produk kita yang terakhir adalah dekat lakaran sintesis idea 3. Yang ni adalah produk yang terakhir. So, pelajar kena hasilkan lukisan persembahan. Jadi lukisan persembahan dihasilkan bertujuan untuk mempersembahkan hasil reka bentuk yang telah dihasilkan kepada pelanggan. Lukisan persembahan perlu kelihatan menarik dan dapat menyampaikan informasi kepada pelanggan supaya mereka tertarik serta bersetuju dengan reka bentuk yang dihasilkan. Jadi dalam lukisan persembahan, jadi awak dah siap dah produk awak yang terakhir tadi. Awak dah lukis, dah cantik dah. Lukis semua dah last dah. Habis dah sintesis 1, sintesis 2, sintesis 3. Jadi kita kena lukis sekali lagi, dia panggil lukisan persembahan. Jadi kriteria dalam lukisan persembahan kena ada grafik yang menarik, berinformasi, warna yang sesuai, tajuk dan jenama yang sesuai, susun atau lukisan yang baik. Jadi kita tengok contoh lukisan persembahan. Ini adalah lukisan persembahan beg tadi. Di mana kalau awak tengok lukisan persembahan ni, yang pertama awak kena lukis produk ni dalam bentuk 3 dimensi. Ada bayang. Lepas tu awak kena warnakan dia ada ton cahaya. Cerah semakin gelap. Lepas tu ada bayang hitam. Ada ton cahaya. Jadi dalam lukisan persembahan awak, lukisan awak perlu produk awak ni, idea awak ni dilukis dalam bentuk 3 dimensi. Ada ton cahaya, ada cerah, ada gelap, kemudian ada bayang. Seterusnya ada latar belakang. Ni dia letak, mana beg ni diletak atas meja. Ada latar belakang, kat meja ada tingkap. Ada latar belakang. Ni syarat-syarat dia lah ni. Kena ada color, kena berwarna, ada ton cahaya, ada bayang, ada latar belakang, kemudian ada nama produk, nama dia S Bag. Kemudian yang ni dipanggil logo. Jadi dekat lukisan persembahan ada logo. Yang bawah ni, redah segala rintangan dan halangan. Moto ya? Moto, bukan moto, slogan. Jadi dalam lukisan persembahan ni, dia ada syarat dia. Yang pertama, produk ni lukisan 3 dimensi, ada ton cahaya, ada bayang, kemudian ada latar belakang, kemudian ada nama produk, ada logo dan juga slogan. Dan logo tu awak kena buat logo, kalau boleh buat logo yang simple-simple sahaja. Jangan buat logo yang pelik-pelik. Awak tengok logo macam ke logo Nike ke Puma ke, semuanya yang simple-simple saja. Macam logo pelajar ni dia buat ada daun sikit, lepas tu huruf AG. Awak buat logo pun logo simple saja. Kalau awak nak buat logo huruf, awak boleh buat AM. Awak tengok macam ke motor ke kereta ke, awak tengok kereta Honda logo A sahaja. Kereta Mercedes logo yang diamond sahaja. Itu je. Logo ni adalah logo yang awak reka sendiri, yang tak ada lagi di pasaran. Tak ada lagi syarikat mana-mana, tak ada. Tak boleh tiru lah dengan orang yang dah ada. Jadi kita buat logo kita sendiri. Jadi untuk kerja khusus awak untuk tingkatan 4, yang last kali memang dekat lukisan persembahan. Jadi saya cerita ni lukisan persembahan. Kalau awak buat sampai siap lukisan persembahan, maka tamatlah untuk kerja khusus tingkatan 4. Okey, lukisan persembahan ni wajib warna. Kalau yang lakaran tadi boleh warna dan tidak warna, tapi saya galakkan awak warna. Kita tengok balik, maknanya perkembangan idea tu awak kena tengok idea satu, lukis yang pertama lukis produk asal, lepas tu idea 1, idea 2. Seterusnya gabung idea 1 dengan idea yang satu lagi, jadilah sintesis idea. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.